Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita lagi pada hari ini. Hari ini saya akan membicarakan tentang skim cepat kaya, Makau scam, online scam dan pelbagai lagi jenis scam. So, tujuan video ini diadakan ialah untuk memberitahu kepada para usahawan supaya tidak terjebak dengan jenis-jenis perniagaan yang menyalahi undang-undang. Kita tahu dalam kegairahan kita untuk menjana kewangan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga, kadang-kadang sifat tamak tu datang kepada diri kita dan kita secara tidak sengaja dalam kegairahan kita untuk menjana kewangan, kita terjebak di dalam scam-scam yang sekarang, dan saya rasakan selepas daripada moratorium ini akan tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Yalah, maklum geng-geng scammers ni dia nampak disebabkan oleh MCO ni, disebabkan oleh COVID-19 ni, ramai orang terdesak untuk menjana kewangan, kan, ramai yang telah dibuang kerja tetapi mempunyai at least sikit duit lah modal. Jadi mereka ini dilihat sebagai oleh golongan scammers ni sebagai satu golongan mangsa untuk mereka pula menjana kewangan. So, hari ini saya akan berkongsi tentang skim cepat kaya, Makau scam dan online scam. Okay. Pada akhir modul ini, saya harap kita semua dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam aktiviti perniagaan yang tidak sihat. Video ini juga dapat membantu para usahawan, ibu tunggal semua untuk mengenali skim yang kita dapat golongkan dalam skim cepat kaya. Selain daripada itu, ianya bertujuan untuk menjadikan anda semua usahawan yang bijak dalam memilih jenis perniagaan ataupun sumber modal pada perniagaan anda akan datang. Kemudian untuk anda juga mengenal pasti kaedah pemasaran patuh syariah dan juga menjadi ejen penyebar maklumat kepada masyarakat mengenai skim cepat kaya yang berleluasa di kalangan masyarakat. Sudah terkena skim cepat kaya, ampunnya kerana dulu hidup senang, lagi dah jadi merana. Ada yang tidur mata pejam tapi tak lena. Konon duk dengar cakap kawan-kawan, dengan sekelip mata boleh jadi orang hartawan. Ada angan-angan raja nak jadi jutawan. Skim cepat kaya, banyak orang dah tertawan. Beritalah didengar, nak fikir pun tak sempat. Ada yang kata duit senang boleh dapat. Dasar orang kita konon nak kaya nak cepat. Kehidupan yang mewah mulalah dah maripat. Mana tengok? Bersyukur. Ada duit banyak tu. Orang pun dapat. Jangan duk peduli apa orang kata. Di kedai kopi semua duk cerita. Tanam sikit modal dapat sebuah kereta. Lepas seminggu aduh tak dengar berita. Mana dengar orang?
Mula-mula ingat nak masuk tanam modal. Bisa kali. Duit tak ada. Ambil barang buk pajak gadai. Bila saham lingkup, kini pun nak sidai. Banyak juga. Tak balik rumah, hidup di kaki 5 kedai. Mula tanam modal. Okey. Apa yang saya ingin kongsikan, kalau kita lihat kebanyakannya berpunca daripada sifat tamak lah. Kadang-kadang kita sedar ada yang ajak kita kata, jomlah aku nak kenalkan kau satu program baru ni untuk jana kewangan, special untuk ibu-ibu tunggal. Dia ajak kita pergi kedai mamak. Kan? Kadang-kadang dia ajak kita pergi hotel, dia kata ada preview untuk projek program baru untuk menjana usahawan asnaf. Oi, sekarang orang dah tak kisah dah nak menunggang agama demi mendapatkan duit secara haram. Dia orang dah tak kisah dah halal dan haram. Kadang-kadang kita dimomokkan dengan physical appearance. Orang tu, kadang-kadang kita tengok dia bawa kereta mahal, kan, bawa Mercedes, bawa BMW, bawa Ford Mustang, pakai kod. Bayangkanlah pakai kod dekat kedai mamak. Kan, belanja kita makan ataupun pergi kat hotel, kita tengok ramai orang terjerit, hiruk pikuk, bagi laungan kata semangat. Kan, bila kita nak balik tak boleh balik. Kan, dia kata kadang-kadang kumpulan-kumpulan scammers ni, dia dah siap dengan loan sekali. Dia kata, oh, ni tak ada modal tak apa, loan, personal loan aku sediakan. Kan? Nampak bagaimana kita senang terjebak. Dia akan tunjukkan dengan kemewahan keduniaan. Sedangkan kalau kita lihat, ramai lagi usahawan kat luar tu yang tak perlu menunjuk-nunjuk. Kan? Contohnya, dia buat perusahaan goreng pisang secara besar-besaran. Tak perlu pun pakai kod. Kan? Tak perlu tunjuk kereta mewah. Tapi dia balik duduk rumah besar, seronok, hidup tenang, hidup aman, tanpa menipu orang. Jadi kalau boleh kita lihatlah tanda-tanda penipuan, kan. Kadang-kadang skim itu orang katalah too good to be true. Saya pernah ada orang kata, tak apa, kau labur je 8,000, dalam masa 2 minggu kau dapat 13,000. Ini skim apa nama CPO, crude palm oil, minyak sawit mentah. Macam ni puan-puan, senang saja. Kalau ada orang ajak puan-puan pergi mana, contohnya memperkenalkan skim baru, puan tanya jual barang apa, tanya apa nama syarikat, lepas tu puan pergi dekat dalam internet, pergi cari Suruhanjaya Security Malaysia. Ada nombor telefon dia, pergi telefon. Saya selalu buat macam tu. Kalau orang ada kata, Din, jom kau join lah MCO ni, apa nama, CPO ni, crude palm oil. 8,000, 2 minggu dapat 13,000. Saya terus telefon Suruhanjaya Security Malaysia. Dia kata, ini ialah skim penipuan je. Dia kata, tahun lepas, skim yang sama, nama syarikat lain. Ini ialah, dia kata, kalau dengar macam ni, jangan masuk cik. Nanti duit lebur. Banyak cerita yang saya boleh kongsikan. Sebagai contoh, saya ada seorang rakan dulu yang kerja bank, kerja hebat bank. Ini pada tahun, ingat tak, apa nama, skim Swiss Cash. Saya ingat kawan saya lagi. Saya tak ingat tahun 2007 ke 2009 skim Swiss Cash ni. Oi, bawa file ke mana-mana dia tulis projek 2007 ke 2009 dia tulis kat file tu. Malam-malam apa benda semua. Lalah dia berhenti kerja bank. Kononnya selalunya kan program-program scammer ni, contohnya dia kata ini trading waktu US, trading malam. Mana ada cik, puan-puan semua. Kan? Kalau duit, ingatlah duit bukan senang nak cari. Jadi disebabkan oleh duit bukan senang nak cari, saya harap janganlah duit tu senang sangat nak hilang. Kan? Kita lebih seronok dengan usaha kita sendiri. Saya ambil satu contoh je. Saya ni ramai orang datang kata, Din, jomlah join MLM, jomlah join skim ni. Saya tak nak join, nak tahu kenapa. Katakan tak berjaya, siapa yang saya nak salahkan? Selalu kan kalau orang masuk dalam skim-skim macam ni, ada beberapa lah pihak yang dia akan salahkan. Satu, alah sistem dia teruk sangat lah. Sistem ni, orang ni kaya, orang ni tak.
Yang kedua, ni salah kerjaan lah. Kita nak buat duit je tak boleh. Saya tak seronok benda macam tu. Saya seronok kalau kita jual, macam kita jual goreng pisang lah. Hari ni tak untung sangat lah. Mungkin sebab goreng pisang aku tak sedap. Mungkin sebab hari ni cuaca. Mungkin sebab pemasaran aku tak betul. Jadi, kita boleh betulkan. Tapi kalau kita terjebak dengan skim MLM MLM yang tidak benar, skim cepat kaya yang bertopengkan di bawah MLM, kita nak salahkan siapa? Pemasaran, kita produk, kita tak tahu nak macam mana. Cuma kita boleh salahkan sistem. Di mana sistem itu bukan bawah kawalan kita. Okey. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan puan-puan semua 5 skim penipuan evergreen di Malaysia. Dah berpuluh-puluh tahun benda ni ada, still ada lagi. Dan orang tak serik-serik nak terjebak dalam benda ni. Yang pertama ialah Gores dan Menang. Ini sekarang saya rasa dah kurang lah. Skim cepat kaya, pyramid skim sekarang banyak. Black money masih ada lagi. Macau scam dengan love scam ni memang tiap-tiap hari ada. Jangan cakaplah puan-puan, orang kata ini sebab tidak berpendidikan tinggi. Tapi Macau scam dengan love scam ni pensyarah pun banyak. Kalau perempuan baca dalam surat khabar, dia tulis pensyarah wanita terjebak dengan love scam di Pulau Pinang, di beberapa lagi negeri. Orang pandai pun terjebak dalam skim-skim cepat kaya ni puan-puan. Jadi hari ini tujuan saya rasa ialah untuk memberi maklumat kepada puan-puan supaya tidak terjebak dengan program-program seperti ini dan juga puan-puan dapat mengelakkan kaum keluarga dan sahabat-sahabat puan-puan yang lain daripada terjebak dalam program-program scammers seperti ini. Macam ni kita contoh Gores dan Menang. Okay, Gores dan Menang. Ingat tak? Saya rasa sejak 20 tahun, sejak daripada tahun mungkin 99, 98, skim ni naik mencanak orang kata. Kadang-kadang selalunya kan kita pergi ke shopping complex kan, dekat tengah-tengah tu. Dia kata, puan ni cabutan bertuah, Gores. Tahniah. Pernah tak dalam skim Gores dan Menang ni, kita gores, dia kata kita tak menang apa-apa? Tak pernah. Selalu gores je. Ayat standard dia, tahniah puan. Puan dah menang ni apa semua. Dia kata, okey puan, mari kita pergi ke office kita. Selalu office dia ni dekat je dengan shopping complex tu. Kita pergi jalan kaki atau naik kereta sekejap dalam 5 minit, pergi rumah kedai. Dalam tu dia kata, puan dapat ni. Tapi kalau puan nak dapat lagi banyak, puan kena bank in. Puan dah sign tadi. Puan kena bank in kat kita 5,000. Puan boleh dapat tilam, Queen, puan boleh dapat streka, puan boleh dapat oven, puan boleh dapat microwave. Jadi kita pun dah takut. Orang kita ni bila dah sign, dia kata, benda ni benda sah ni. Sekarang aku kena saman. Saya kata, saya tak jadilah. Tak boleh puan dah sign. Kita pun takut. Jangan takut. Kan? Ini duit kita, hak kita. Tengok, pada tahun 2015 ni kat Pulau Pinang aja orang dah rugi 1.5 juta. Selalu target dia ialah itulah. Perempuan yang jalan seorang, perempuan-perempuan, lepas tu orang-orang tua. Inilah cara dia. Saya ingat pada tahun 2000, awal 2000, saya baru kahwin. Time tu waktu dah nak maghrib, saya nak mandi ni. Tiba-tiba saya kata, kita duduk rumah teres dulu. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Saya buka pintu. Buka aja pintu. Terus, tahniah tuan. Tuan dah menang. Ni siapa pula ni Cina ni tiba-tiba. Yang paling hebat sekali, rumah tu ada pagar. Pagar dah kunci. Sanggup golongan apa? Gores dah menang ni. Lompat pagar. Masuk rumah ketuk pintu. Nampak sangat tak mereka dah desperate sangat. Saya senangnya tutup, hempas je pintu. Ni apa benda ni? Jadi ingat, kuasa di tangan kita, duit di tangan kita, jangan layan orang-orang macam ni. Ini ialah modus operandi dia. Macam saya kata tadi lah. Sedikit minta mangsa datang pejabat untuk meneruskan proses. Dia tunjukkan keratan akhbar, kereta mewah yang telah dimenangi oleh peserta lain. Ada yang kata, yang ni dapat tiket 2 bulan pergi Amerika, 2 minggu ke Australia. Tapi itu semua tipu. Yang paling kelakar sekali, dia minta nak menang kena bayar dulu. Bukan? Lepas tu, kita sedar bila kita tengok, memanglah dapat microwave, tapi cap zing zong zeng. Kan, tilam tak ada kualiti, semua tak ada kualiti, yang memang tidak sepadan dengan jumlah wang yang telah kita labur dan leburkan.
saya lihat satu posting dekat FB di mana sebuah skim pelaburan Sokol pelaburan itu skim cepat kaya sebenarnya telah diserbu oleh pelabur Sokol pelabur itu begitu bukan pelabur sebenarnya jadi yang tertipu ataupun nak ditipu menyerbu masyarakat tersebut rumah tersebut dan satu keadaan yang akan memilihkan di mana mereka ni maki hamun dan sebagainya. Ahli keluarga ada bersama mereka. Si penipu tu pun ahli keluarga dia ada bersama dengan dia, which is a sad scene bagi saya. Okay. Saya harap benda ni tak berlaku. Tapi apa boleh buat benda ni berlaku. Not just now, it has been going on for many years. Lama dah benda ni berlaku. Dan ini akan terus berlaku selagi kita ada rasa tamak dan kedua kita tak nak ilmu. So mereka yang ditipu dengan skim cepat kaya ni ada dua sebenarnya. Pertama adalah mereka yang memang nak ditipu, iaitu mereka tamak. Kalau tamak dan ditipu tu tak payah nak marah-marah. Okay? Because you memang tamak. Nombor dua, mereka yang ditipu ini yang kita nak protect, insyaAllah kita nak jaga untuk golongan ini, itu mereka yang tak punya ilmu. Contoh makcik, pakcik ke yang tak tahu menahu mengenai investment ni, mereka kena tipu 200,000, 300,000, kasihan. Kadang-kadang saya ada jumpa mereka yang ditipu selepas mereka bersara. Duit titik peluh selepas berpuluh-puluh tahun kerja di satu gone just like that in an instance. Why ditipu kena tak ada ilmu. So a little bit pasal kalau ada nak tanya siapa saya ni yang nak cakap pasal benda ni, saya Muslim Anwar, saya pensyarah business in finance, investment dan juga banking legal practice. So about banking law, insyaAllah saya tahu, about investment, about finance saya tahu, itu merupakan saya punya forte. That's it untuk pergi. I want to talk about macam manakah kita nak identify sama ada satu-satu perniagaan itu legit, sah ataupun tidak. Okay? Now, dua je perkara yang ada ibu-ibu, bapa-bapa, pakcik-pakcik semua perlu tahu. Pertama, sekiranya pelaburan, okay, ianya akan ada pulangan. Contohnya ada tahu kita jumpa kita, kita invest tak? Kita invest tak dalam benda ni. Okay, sekiranya pelaburan ada pulangan, betul. Sekiranya pelaburan, syarikat tersebut mestilah mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Because ada Banking and Financial Institution Act, ianya menyalahi undang-undang Malaysia. Sekiranya kita minta ambil duit publik orang awam dan kita digunakan untuk pelaburan. This is called deposit taking. Now, sekarang ni penipu ni bijak. Dia cakap ini bukan pelaburan, ini perniagaan. Right? You beli barang. Now, sekiranya perniagaan itu jual beli, ianya tak ada pulangan. Contoh saya beri duit, saya dapat produk, done deal, no more. Hubungan kita dah habis dah. Right? Because saya dah dapat produk, you dah dapat duit. Tapi kalau you cakap, kalau I beli lebih, beli ni lagi, saya akan dapat pulangan RM, itu merupakan pelaburan. So sekiranya ianya pelaburan, mestilah mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Dan sekiranya tidak ada, itu merupakan illegal. Illegal, that's number one. Number two, bagaimanakah ianya menjadi skim cepat kaya? Sebenarnya skim cepat kaya yang dipopularkan oleh Charles Ponzi in 1920s dan seorang kelab, kalau tak silap saya, di Amerika dalam tahun 1920-an, bernama Charles Ponzi. Dia yang menggunakan this kind of so-called investment. Okay? Simple, modus operandi dia simple. You invest dengan saya, contohnya RM1,000 dan saya menjanjikan pulangan tetap. Contohnya, invest RM1,000, dia akan dapat RM500 tiap bulan, 10 bulan. You dapat RM5,000 lagi. You hanya invest RM1,000 dan you akan guarantee dapat RM5,000 tiap bulan. Itu merupakan Ponzi scheme. Sekarang Ponzi scheme ni dia lebih hebat, lebih canggih. Dia cakap, you invest RM1,000, you tunggu bulan ke-6 baru you dapat. Dia nak kumpul 5 bulan tu duit orang lain, orang ramai. And ultimately, Ponzi scheme akan collapse. That is why mulalah mereka akan beritahu masalah server lah, masalah website lah, macam-macam. Tapi sebenarnya itu bukan satu penipuan. Okay, this is called Ponzi scheme. So adik kakak semua, ibu, makcik semua, just know about these two things. Yang pertama, kalau dia pelaburan, dia mestilah mendapat kelulusan daripada Bank Negara. Minta dia tunjuk mana daripada Bank Negara kelulusan untuk mengambil duit orang untuk dilakukan disambut. Kiranya perniagaan tak ada pulangan.
Okay. As long as ada pulangan, it's pelaburan yang number one. Number two, kiranya ianya menjanjikan pulangan yang tinggi. This is also red alert, satu signal yang bahawa ini bukan satu benda yang salah. Tinggi maksudnya, contohnya, kita invest sekarang, kita akan dapat 10% tiap bulan. Kalau setahun 120%, 120%. Investor yang paling hebat sekali di dunia pun tak dapat achieve 120% investment return guaranteed. Contohnya Warren Buffett, John Templeton, Prince Walid Al-Talal dan sebagainya. Mereka tak mampu. Macam mana ada insan yang tak dari mana dapat. So this is another regulation. That's it. Okay. Only know about this. Okey, jadi kita faham dua apa orang kata red flag. Yang pertama, bila pelaburan aja perlu daftar dengan bank negara. Tak kisahlah. Sebagai contoh, ramai orang buat benda yang paling simple. Dulu kita nampak direct. Kita nampak masuk 1,000 dapat 20,000. Jadi orang kata benda ni senang kantor. Jadi sekarang apa yang dia buat ialah, okey, kau melabur. Dia buat sistem pawah pula. Sistem pawah ni ada lembu, ada kambing. Pada tahun 2006 dulu siap ada sistem pawah ketam. Kata, sebab dia kata dia tak nak nampak sangat duit, dia nak berlatar belakangkan, dia nak atau berselindung di sebalik produk. Betapa tak senonohnya orang-orang macam ni. Kan, dia boleh manipulasi. Okey, yang kedua tadi yang pertama ialah goris dan menang, yang kedua ialah skim cepat kaya ataupun piramid MLM. Saya bukan kata MLM tu tak baik, contohnya macam Amway apa benda semua, itu ialah MLM yang berdasarkan produk. Tapi sekarang banyak skim cepat kaya yang bertopengkan MLM. Dia terpaksa letak satu produk padahal produk tu tidak ada nilai pun. Yang dijualnya ialah satu skim. Kan? Contohnya macam inilah kita kata skim cepat kaya yang menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik. Kalau saya boleh dapatkan pulangan 20% ke 10% sebulan, nak buat apa saya kongsi dengan orang? Baik saya buat sendiri. Kan? Cuba tengok ni. Sejak 2013, kerugian 4.4 bilion, bukan juta, bukan puluh juta, bukan ratus juta, tapi bilion. Kan? Dan orang kata bila dah sampai 4.4 bilion ni, mesti ada ribu-ribu miskin cepat kaya. Tapi kalau kita lihat pada statistik, 4.4 bilion kerugian ni melibatkan hanya 24 skim je. Kan? 24 skim saja boleh menyebabkan kerugian 4.4 bilion. Okey. Ini yang macam saya kata tadilah. Dia ajak minum petang, makan malam. Paling rendah sekali dia ajak pergi kedai mamak tapi parking kereta mahal, pakai kod kat kedai mamak. Kadang-kadang kita terkejut juga, kawan-kawan lama 10 tahun lepas, kawan-kawan universiti, kawan-kawan sekolah menengah ajak, Wan, lama tak jumpa kau, jom lah, jumpa kita minum-minum, aku belanja. Dia tak cakap dia nak jual apa, tapi bila dah sampai sana, mak oi. Kan, lepas tu dia kata, ni Wan, aku nak share, aku sekarang niaga ni Kan, tapi kalau kau nak join aku, yalah aku tengok kau sekarang macam ni, baguslah kau join aku ni untuk carikan pendapatan. Tapi lepas tu, kalau kau tak larat, kau boleh cari orang lain duduk bawah kau. Dan yang paling kelakar sekali, dalam skim pelaburan cepat kaya ni, siap ada pangkat. Orang macam tu lah, Grand Duke, Archduke, Marquis, Count, Baron, kan, François, lepas tu members, macam-macam ada lah. Kelakar. Dan kadang-kadang ada orang yang tanya, aku nak beli Grand Duke tu berapa? 50,000. Sebab kononnya bila dia dapat Grand Duke, dia boleh buka lagi. Dia kata, untuk Grand Duke kau boleh ada 100 orang bawah kau. Kalau untuk Count ni mungkin ada 5 je orang bawah kau. Oh, tak nak. Aku nak yang paling ramai sekali orang bawah aku. Dia pakai kereta mewah. Mula-mula skim ni yang paling orang kata tak senonoh. Mula-mula kita macam mana dia nak dapat kita punya kepercayaan? Bulan pertama dia bagi duit. Bulan kedua dia bagi. Bulan ketiga dia bagi. Lepas tu bila dah bulan keempat, lari semua. Kita dah rugi besar dah. Kan? Yang ketiga, yang ni, yang kelakar tu. Black money. Black money. Bila orang kata skim, pernah dengar black money? Bila orang cakap black money ni, black tu kan benda orang kata benda hitam, benda jahat. Orang kata maksud mesti penipuan, duit jahat ke apa semua. Tak, black money sebenarnya, duit ni memang warna hitam. Kelakar betul. Ini selalu didalami oleh sindiket warga Afrika.
Dia dah mula, saya rasa daripada tahun 2001 lah, mungkin awal daripada tu. Penipuan dia melibatkan mata wang asing, kan? Mereka memperdaya mangsa yang dikenali di media sosial. Contohnya macam, saya terpaksa lah guna lagi sekali ya. Hi Madam Wan, dia kata, saya apa nama ada bawa duit US dollar banyak ke Malaysia, tapi apa nama tahulah, nak masuk ke Malaysia dia tak boleh bawa duit lebih daripada 10,000 kan. So untuk mengkaburi duit mata penguatkuasa, saya dah colourkan semua duit tu hitam. Tapi saya ada satu cecair yang bila letak dekat duit yang hitam tadi terus jadi duit. So dia kata, kalau saya bawa kertas hitam aja, bawa masuk ke Malaysia, custom tak tahan. Kata kertas hitam bukan duit lebih 10,000. Tapi ni yang dia kata, kertas hitam ni bila kenakan cecair tu, terus boleh jadi US dollar. Itu yang sebenarnya. Dia bukan jual kertas hitam. Dia kata, puan nak beli tak cecair ni? Puan beli cecair ni, saya bagi kertas ni, nanti cecair ni akan tukarkan jadi dolar. So cecair ni harga RM20,000. RM20,000. Tapi puan kalau buat cecair ni pada kertas tu, puan akan dapat $20,000 US dollar. Orang, siapa tak nak duit? Tapi itu pun ada juga orang tertipu. Ya, sejak 2004 hingga 2008, polis menerima sekurang-kurangnya 20 kes mangsa penipuan black money, menyebabkan kerugian mencecah 4 juta. Siap ada yang seorang tu rugi 1.9 juta, tamak betul. Kan? Black money. Ramai yang kata, wujud black money, duit hitam. Saya rasa perempuan, ada antara perempuan yang kata, loh, macam ni pun ada orang kena tipu. Ada pun. Kalau tak adalah orang hilang 4 juta. Kan? Daripada tahun, selama 4 tahun lah. 2004-2008, 4 juta kerugian. Okay? Ni yang saya kata tadi, suspek menggunakan kertas hitam, dolar. Dia kata kertas ni memang, duit ni tulen, tapi dia terpaksa hitamkan. Sebab dia nak seluduk masuk ke Malaysia. Lepas tu dia kata, ini duit dulu, duit Saddam Hussein, duit ID, apa nama tu, Farah ID. Ni semua bekas-bekas diktator lah kononnya. So mangsa ditawarkan sebagian kekayaan sekiranya membantu membiayai kos membeli cecair kimia untuk membersihkan wang hitam tersebut. So mangsa terpedaya sanggup mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk membeli cecair bahan kimia yang dikatakan mahal itu. Bila dah dapat duit, lari. Standard. Nak pergi ke mana? Lari je lah dia orang ni. Macau scam. Macau scam ni best. Ingat tak sebelum MCO hari itu, sebelum PKP, ada ramai orang China yang ditangkap di Cyberjaya. Dia orang kan bila dia tangkap, dia masuk dalam kondominium tu penuh dengan laptop, server, apa benda semua. Dan orang kata, ini Macau scam untuk orang Malaysia. Tak. Perempuan tahu tak? Dia orang ni yang ada dekat dalam tempat tu, dia bukan untuk scam orang Malaysia. Dia scam orang-orang Asia Tenggara. Dia scam, saya rasa mungkin dia scam Thailand, dia scam China balik semula. Sebab tu dia kelakar, susah nak detect. Macam kita yang mungkin yang Macau scam, yang telefon-telefon kita, dia bukan telefon daripada Malaysia. Dia mungkin untuk scam Malaysia mungkin ada kat Thailand. Untuk scam Singapura mungkin ada kat Indonesia. Untuk scam Thailand dengan China mungkin ada kat Malaysia. Untuk scam Brunei mungkin ada kat India. Inilah cara-cara dia, modus operandi dia orang. Hari tu kan kita tengok dalam YouTube, Facebook, bila pihak penguatkuasa, polis, immigration kan, bila dia buat operasi di Cyberjaya. Saya rasa sebelum PKP hari tu, yang ramai orang lari, orang Cina lari, orang China daripada China kan, orang Cina daripada China lari apa semua, tinggalkan laptop apa semua. Kata, Masya Allah, banyak ni. Ya perempuan, ini ialah antara skim yang orang kata sentiasa ada. Ya. Ini saya nak kongsi dengan perempuan, ini ialah Macau scam yang call saya. Saya rasa perempuan pun selalu dapat juga panggilan ni. Yang ni saya sempat rekod. Terakhir daripada Ibu Pejabat Jokowi, anda mempunyai sama yang belum dibuat bayaran. Sila jelaskan bayaran ini dengan segera. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut, sila tekan 9 untuk bercakap dengan pegawai kami. Sedar tak? Sejak bila balai trafik telefon kita untuk bayar saman? Kita pun tak tahu kita kena saman.
Tahu-tahu dah sampai surat pergi mahkamah. Kan? Kadang-kadang dia hantar surat kita tak dapat. Sejak bila balai trafik telefon kita pasal saman, ingatkan, cik ada saman, tak pernah wujud. So jangan takut. Ingat, jangan senang-senang keluarkan duit daripada poket kita. Okey, sedikit ni dah lama ada dekat negara ni. Memang tak boleh dibendung. Memang susah. Dia akan membuat panggilan telefon secara rambang dan mendakwa mewakili mana-mana institusi kewangan. Macam kami di USIM juga lah. Kan kita ada directory. Orang ni dia main call je directory. Saya seronok je. Dia call bilik saya tak nak layan pak, letak. Saya boleh dengar bilik sebelah pula phone dia berdering. Lepas tu dah habis bilik sebelah lagi berdering. Bilik sebelah berdering. Ramai orang tak ada kan. Nampak sangat dia ikut nombor telefon dekat dalam musim. Dia tengok directory. Sebab tu saya kata jangan senang-senang bagi nombor telefon. Banyak tadi trafik. Lepas tu ada yang kata ada saman. Lepas tu ada kata puan punya kredit kad sedang digunakan di KLIA. Lepas tu kata puan bankrupt, puan apa. Banyak lah. Dia gunakan immigration, dia gunakan polis, dia gunakan macam-macam lah. Custom. Kan ada yang menyamar sebagai pegawai bank untuk tujuan penipuan. So ini dipanggil, skim ini dipanggil Macau scam. Ambil contoh. Kita ambil contoh tentang macam kredit kad. Mangsa mendapat panggilan telefon mengatakan kredit kad digunakan di sebuah pusat membeli belah. Saya pernah, dia orang telefon. Encik, kredit kad encik sedang digunakan di KLIA. Saya kata, alamak, aku duduk Sepang, KLIA dekat. Saya kata, kredit kad apa? Dia kata, kredit kad bank ni. Saya tak ada. Dibuka di mana? Dibuka di Puchong. Saya kata, kebetulan saya ada rumah kat Puchong. Dah risau dah. Tapi kita kena sabarlah. Kita ni sebenarnya kena lebih pintar daripada mereka. Jangan takut. Bila dia minta bayar benda semua, jangan bayar. Kemudian beberapa minit menerima panggilan telefon, kononnya daripada bank negara. Dia suruh sekat kad kredit. Lepas tu dia suruh pergi mesin ATM. Lepas tu kadang-kadang dia minta tag number lah, dia minta tu. Lepas tu kita sedar duit kita dah kosong. So jangan buat. Ingat puan-puan, duit puan-puan kan nak dapat bukan senang. So jangan hilang dengan senang. Biar kita kena kod dalam ataupun berhati-hati dalam skim-skim macam ni. Kalau boleh jangan layan langsung. Puan-puan stay lah dengan apa-apa puan yang buat. Kalau jual ikan, jual lah ikan. Kalau jual telur itik, jual lah telur itik. Jual karipap, jual lah karipap. Jual frozen food, jual lah frozen food. Nak jual pisang goreng, jual lah pisang goreng. Tapi jangan sekali-kali kita terpedaya dengan skim-skim macam ni. Okey, yang ini skim paling last. Yang ni saya kata ramai orang tertipu. Lebih-lebih perempuan. Tapi yang paling kelakar, bulan lepas saya ada bagi ceramah tentang ni. Ada lelaki pun dia kata saya hampir ditipu. Ini dinamakan skim akhir sekali ni, skim scammers yang terakhir ialah love scam. Sasaran mangsa untuk jenis penipuan ini pasti golongan yang kesunyian dan memerlukan teman hidup. Memancing cinta, menggunakan kata-kata romantis. Orang kata romantis bukan senang, bukan susah nak buat. Lebih-lebih lagi, tiba-tiba puan tengok FB puan dapat mesej. Hi sweetie, my name is John. I'm from New York. Banyaklah dia cerita ni. Kita pun dibuai-buai. Bayangkan kes ni ada 5,456 kes melibatkan kerugian 215 juta, bukan 215 ringgit. 215 juta ni buat hantaran pun hebat. Boleh beli rumah 40 tingkat. Kan? Kenapa kita nak hilang pada ni? Macam ni lah. Saya pun sama macam tadi lah. Bila dia kata sesuatu benda tu too good to be true. Macam masuk 1,000 dapat 5,000. Yang ni tiba-tiba takkan orang daripada US telefon tiba-tiba jatuh cinta kat kita. Kenal pun tak lagi. Kan? Tiba-tiba telefon. Katakanlah saya dapat. Hi, Izzudin. I'm Jennifer Lopez. Siapa nak rupa macam ni? Kan? So, kita kadang-kadang terpaksa berpijak pada bumi yang nyata. Kita tak kenal orang. Kita tahu orang telefon tiba-tiba kata cinta dengan kita, suruh masukkan duit. Dia kata, kadang-kadang teknik yang terbaru juga lah. Dia katakan, saya ni tengah bagi hadiah dekat you, jongkong emas satu sebab saya sayang kat you. Tapi jongkong emas saya sekarang ditahan oleh custom. Custom kata kalau nak keluar kena bayar 50,000. You masukkan duit ni dalam akaun 50,000,
dalam akaun ni. Nanti release, itulah menunjukkan cinta saya pada you. Saya bagi you emas jongkong. Puan-puan, benda ni nyata. Pensyarah pun banyak kena tipu. Pergi baca dalam internet. Pensyarah ditipu oleh scam. Ada pensyarah perempuan ramai. 200,000 habis semua duit. Hari tu saya tengok TV, saya tengok Discovery kot. Kan, saya tengok Astro. Di Singapura, dia tunjuk. Perempuan tu tunggu dekat airport. Dia kata saya dapat email kata barang kena tahan kat airport ni. Saya datang, saya nak bayar. Custom dengan polis kat Singapura tu boleh kata, cik, benda ni tipu cik. Dia tak percaya. Dia boleh kata, mana ada orang tu kata cinta kat saya. Dia kata, ya Allah, sanggup. Orang kata itulah, orang kata cinta itu buta. Tapi saya harap, saya amat berharap dan berdoa supaya puan-puan dijauhkan daripada benda ni. Bahaya. Habis duit itu. Ramai. Saya ada kenalan yang hilang rumah. Kan? Because of love scam. Ini amatlah berbahaya. Kita dah tak ada duit, hilang banyak. Macam ni saya kata. Kita berkenal dengan scammer melalui email, Facebook, Twitter, media sosial. Orang kita tak kenal. Orang kat Malaysia pun kadang-kadang nak bercinta dengan kita tak boleh percaya. Apa lagi orang kat luar negeri. Kan? Suspek menggunakan kata manis, janji palsu, tidak pernah bertemu. So suspek mula menagih simpati, minta macam-macam. Kan? Mangsa terpedaya masukkan duit dalam akaun. Ini benda modus operandi yang terlalu biasa yang kita dapat dengar. Memperoleh keuntungan lebih RM4,000 dalam tempoh 5 hari selepas membuat pelaburan hampir RM3,000. Janji pasangan suami isteri terhadap mereka yang ingin mendapatkan pulangan segera tanpa menyedari telah dipercaya. Senario itu dihadapi kumpulan usahawan, peniaga juga kaki tangan kerajaan yang menjadi mangsa sindiket berkenaan di Kedah. Pasangan suami isteri dari pokok sedia Kedah itu didakwa membuat tawaran berkenaan dengan bermodalkan kehidupan mewah bagi memperdaya mangsa. Pengakuan ini dibuat mereka yang telah menabur dalam skim yang ditawarkan pasangan terbabit sebelum menyedari mereka telah diperdaya. Kawan-kawan dapat terpedaya lepas tu dia ingat tak ada ikut dia dapat RM1,000 dalam masa 5 hari dia kata akan dapat balik kan. Lepas tu bila tunggu 5 hari tu dia bagi orang kata apa, dia bagi masa dia cakap ikutlah dia balik sebab dia tak ada, dia kata tak apalah, tunggu sampai dekat sebulan hilang, dia blok WhatsApp, dia blok Facebook, hilang, tak pernah contact dia. Bila saya sampai Kedah, saya dapat tahu dia dah lari, bawa diri dah sampai mana, kawan-kawan saya pun terkena, dan bila saya viral, keseluruhan memang tu hampir RM50,000 dan mangsa yang terlibat lebih 20 orang, hampir lebih 20 orang lah, dan setakat ni 3 rekod polis yang kami dapat. Malah si isteri yang disyaki mendalangi sindiket itu turut menawarkan diri membantu mangsa membuat pinjaman bank sehingga mencecah RM50,000. Mangsa yang akan dikenali turut menyuarakan kebimbangan jika pasangan suami isteri itu menggunakan dokumennya untuk membuat pinjaman lain atau sebarang tujuan tertentu. Kita tak kisah sekarang ni, yang penting sekarang dia pulangkan balik IC, Protestin IC, Protestin lesson ni ke, Protestin nyata bank. Sekarang yang penting serahkan, dia burung, dia cakap dia nak buat bank sebanyak sebanyak RM50,000. Dia tak buat pinjaman, dia tolong nak buat pinjaman pada bank. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Muhammad Rozi Jidin yang dihubungi mengesahkan menerima beberapa laporan berhubung kes ini. Ianya kian melakukan siasatan dan memohon orang ramai yang telah menjadi mangsa sindiket penipuan ini tampil membuat laporan bagi memudahkan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Apa saya nak press zaman today ialah mengenai dengan satu kes penipuan cepat saja yang telah dijalani oleh penyidik. Kita telah menangkap
ada di papan dan juga kita telah merampas 11 kendaraan untuk disita dan untuk makluman semua kumpulan ini dipanggil Haki Group. Mereka ini menjalankan kegiatan mereka terutamakan sekali di Kelantan dan lepas itu mereka berkembang di Penang. Kuasaan mereka lakukan ialah juga kebanyakan juga KL dan di Selangor. Untuk makluman semua skim cepat kaya mereka memberikan ulangan pelaburan yang amat menakjubkan. Saya fikir kadang-kadang dia lebih tidak masukkan kalau dari segi keuangan biasa. Kita tidak sangka kita boleh dapat ulangan tersebut. Dengan cara mudah, saya ingin mengatakan bahawa kumpulan ini mereka membuat pelaburan. Sekiranya pelaburan itu membuat pelaburan RM1, dalam setahun mereka akan dapat ulangan RM3,000. Jadi akhir sekali, bila ada orang ajak kita melabur, macam saya kata tadi lah. Satu, cek Suruhanjaya Security Malaysia. Yang kedua, boleh cek dengan bank negara, telefon aja. Mereka akan jawab. Jangan takut. Ini adalah tugas dan tanggungjawab mereka. Dan kalau kita tak takut nak telefon, kita cek aje lah. Dia ada senarai. Senarai institusi kewangan yang berdaftar. Ataupun dia pun ada senarai blacklist juga. Kemudian yang kedua, kita lihatlah pulangan pelaburan tu. Kalau tinggi tak masuk akal, jangan masuklah. Bank apa semua, pelaburan saham apa benda semua, amanah saham semua pun bawah 10. Kadang-kadang 10. Zaman-zaman tengah hebat dulu 10 ke 15. Sekarang tak ada. Mana nak dapat dalam keadaan ekonomi macam ni. So, macam saya kata tadi, selepas habis PKP ni, bukan habis PKP, habis moratorium ni, saya rasa akan banyak skim-skim macam ni akan bercambah. Jadi, dengan ilmu yang perempuan ada ni, berhati-hatilah terhadap skim-skim ni dan kenalilah apa nama red flag, kan, tanda-tanda penipuan ni. Okey. Kadang-kadang dia kata dah pulangan tinggi. Lepas tu kita kata kalau pulangan tu tinggi, mestilah berita agensi antarabangsa kata ini skim yang bagus. Kan? Takkan share kat Malaysia aja. Lagi bagus kalau ada orang kat luar negara invest dalam dolar. Tak ada pun. Jika pelaburan tersebut memberikan pulangan mingguan, bulanan, harian yang tinggi, ini scam lah. Kan? Dalam pelaburan dia kena ada prospektus. Bila kita kata pelaburan saja, macam ni puan-puan, kita bijak sikit, kita tunjuk kat dia orang kita bijak. Okey, saya ada pelaburan. Cik, boleh tunjukkan prospektus. Kalau muka kumat kami, bohong. Dia kena beritahu apa itu objektif dia, apa sejarah pulangan, selama ni berapa pulangan dia, apa risiko dia, apa yang jadi kalau rugi, apa jadi kalau untung. Semua kena perlu lengkap dalam pelaburan yang halal. Selalu macam tu. Ya? Kemudian untuk yang macam love scam tu semua, kita tahulah dekat dalam media sosial ni banyak akaun palsu. Janganlah simpati orang minta tolong. Kita tahu. Puan-puan tahu tak, orang di Malaysia ni ialah rank ke-5 paling murah hati dalam dunia. Tahu? Kita ada berapa? 200 lebih negara. Kita negara ke-5 orang yang bermurah hati suka bantu orang. Sebab kita mudah orang kata jom bantu, jom tolong orang, kita tolong tanpa kita cek. Ya? Benda yang paling penting pun semak dulu, semak. Okey. Jadi saya rasa puan-puan dapat menggunakan ilmu yang saya kongsi pada hari ini untuk menjadi usahawan yang lebih bijak. Selain daripada itu, saya juga berharap agar perempuan juga dapat membantu kan, menyebarkan ilmu ni kepada saudara-saudara, kawan-kawan yang ada di luar sana. Sama-samalah kita berusaha dalam memerangi skim cepat kaya ni. Kan? Akhir sekali, saya juga ingin mendoakan kejayaan perempuan semua dalam perniagaan. Assalamualaikum, selamat berjaya.